Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifai bin Anwar dan saya akan membentangkan tentang pengenalan kepada dasar pecah dan perintah. Okey, jadi apakah itu dasar pecah dan perintah? Siapa yang memperkenalkan dasar ni? Untuk apa Dasar pecah dan perintah ni secara umumnya dia merupakan satu strategi untuk nak mendapatkan ataupun menguasai satu wilayah dengan membahagikan satu komuniti yang besar kepada beberapa komuniti ataupun kelompok yang kecil. Okay, dalam konteks tanah Melayu sekarang ni, ia merupakan pemisahan struktur kekuasaan yang sedia ada, iaitu membahagikan kegiatan ekonomi dan juga penempatan mengikut komuniti etnik yang berbeza. Tujuan dia adalah untuk nak memastikan mereka tidak berhubung antara satu sama lain, apatah lagi bersatu padu. Jadi dasar ni diperkenalkan oleh kerajaan kolonial British bagi nak menggalakkan kewujudan masyarakat yang bercorak plural, memastikan yang bahawa kepentingan ekonomi mereka di tanah Melayu pada masa itu terjamin. Sebagai contoh, kita dapat lihat etnik Melayu mereka sinonim dengan kegiatan ekonomi, pertanian dan juga perikanan secara diri, dan kebanyakan mereka tinggal di kawasan luar bandar. Adapun etnik Cina dan juga etnik India, mereka kebanyakannya tinggal di kawasan bandar dan setiap daripada mereka juga ada kegiatan ekonomi tersendiri. Etnik Cina mereka mempunyai perdagangan dan juga pelombongan berijtimah. Adapun orang India mereka mengusahakan ladang estate. Nak tahu lebih lanjut? Jom. Sebelum ini, kawan saya telah menerangkan tentang apakah itu dasar pecah dan perintah. Pada bahagian saya akan menerangkan tentang faktor dasar pecah dan perintah yang dilaksanakan di tanah Melayu. Yang pertama, pihak British mudah untuk mengawal dan menghapuskan perpaduan semua kaum. British sengaja memisahkan kaum-kaum bagi mengelak dan menyekat sebarang usaha penyatuan yang membawa risiko perentangan terhadap penjajahan. Pihak British juga melaksanakan dasar tersebut adalah untuk memudahkan kawalan ke atas imigran yang dibawa masuk dari negara China dan India, dan pada waktu yang sama menyekat sebarang usaha penyatuan yang membawa risiko penentangan terhadap penjajah British. Yang kedua, British hanya mahu menjaga kepentingan ekonomi mereka dan memudahkan lagi kerja mereka untuk mengaut keuntungan di tanah Melayu melalui perah tenaga ketiga-tiga kaum ini. Kedatangan pihak British adalah untuk meletakkan orang Melayu sebagai masyarakat yang mundur di negara itu sendiri. Mereka mengambil segala potensi ekonomi yang ada atau yang bakal ditemui bagi kepentingan mereka. Mereka telah menyekat orang Melayu untuk memperoleh berbagai peluang ekonomi di negara sendiri. Jadi, itu sahaja pada bahagian saya. Seterusnya, kita akan tengok apakah implikasi dasar pecah dan perintah. Meneruskan lagi perbincangan kita pada hari ini, anda bersama saya Ahmad Naufal Ibad bin Muhammad Lazim, dan saya akan mengulas dengan lebih lanjut berkenaan dengan dasar pecah dan perintah. Apa kesannya kepada komuniti rakyat di negara kita? Jadi British telah melaksanakan dasar pecah dan perintah dengan mengasingkan etnik mengikut kumpulan komuniti masing-masing, dan matlamatnya adalah untuk mengelakkan konflik antara kaum. Saya terus pada konteks yang utama. Dasar yang telah diperkenalkan oleh British ini telah menjadi faktor utama berlakunya konsep segregasi di dalam kalangan rakyat Malaysia. Jadi segregasi ini ialah satu pengasingan dan pemisahan antara satu kumpulan etnik dengan etnik yang lain. Jadi perkara ini berlaku dalam beberapa keadaan, merangkumi beberapa aspek lah. Yang pertama, bangsa, kemudian agama, dasar, adat resam, pekerjaan, tempat tinggal dan kemudahan awam. Jadi contoh situasi yang telah diterapkan oleh kerajaan British terhadap rakyat Malaysia ialah yang pertama, pengasingan ekonomi mengikut etnik yang berlainan. Kemudian, etnik ini telah diasingkan tempat tinggal mengikut jenis pekerjaan yang dilakukan. Dan yang ketiga ialah pemisahan kaum mengikut sistem pendidikan yang berbeza. Penerapan dasar pecah dan perintah yang telah membawa kepada konsep segregasi telah menjurus kepada beberapa kesan yang mendalam dalam kalangan rakyat Malaysia. Sebagai contoh, pemisahan etnik telah menyebabkan kumpulan etnik ini kurang berinteraksi antara satu sama lain dan peluang mereka untuk saling memahami semakin terbatas dan terhad. Satu-satunya kesan positif yang saya boleh katakan di sini ialah
pengekalan identiti kebudayaan dan adat resam yang berbeza. Sebagai rekod, Malaysia ataupun masyarakat Malaysia telah digambarkan sebagai Asia dalam miniatur disebabkan Malaysia adalah sebuah negara merdeka yang mempunyai komposisi rakyat majmuk yang terdiri daripada pelbagai bangsa, bahasa, budaya dan agama. Walau bagaimanapun, perkara tersebut tidak dapat menafikan kesan-kesan negatif lain yang terhasil daripada penerapan dasar tersebut. Akibatnya, pemisahan etnik secara tidak langsung telah menggambarkan konflik antara kaum yang wujud akibat perbezaan persepsi dalam kalangan kaum. Jadi berikut adalah kesan-kesan lain yang terhasil daripada dasar pecah dan perintah. Yang pertama, sistem pendidikan, sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan yang menggunakan bahasa pengantar yang berbeza. Kemudian dari segi ekonomi pula, kaum Melayu telah dihantar ke kawasan pedalaman untuk meneruskan kegiatan pertanian. Kemudian kaum Cina telah dihantar ke bandar untuk meneruskan kegiatan perniagaan dan pelombongan, manakala kaum India telah dihantar ke estet-estet. Kemudian, penerbitan akhbar mengikut bahasa ibunda masing-masing, dan akhir sekali penubuhan persatuan-persatuan, badan-badan kebajikan dan pertubuhan sosial lain yang berpaksikan kepada kaum. Itu ialah beberapa kesan yang berpunca daripada penerapan dasar pecah dan perintah. Jadi dasar itu diperkuatkan lagi dengan usaha setiap kaum untuk mempertahankan warisan budaya dan peradaban masing-masing. Dan sedikit sebanyak sesetengah implikasi yang saya katakan tadi berkekalan sehingga hari ini. Apakah langkah untuk mengatasi jurang etnik di negara kita? Untuk meneruskan lagi perbincangan kita, anda akan bersama sahabat saya selepas ini dalam sesi yang seterusnya. Jadi itu sahaja dari saya. Semoga berjumpa lagi dan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nazri bin Muhammad Kamaruzzaman. Saya akan mengulas tentang solusi ataupun cara penyelesaian yang telah dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia dalam menangani kesan dasar pecah dan perintah. Selepas mencapai kemerdekaan, Rancangan Malaya telah diperkenalkan. Program ini merangkumi Rancangan Malaya Pertama, Rancangan Malaya Kedua dan Rancangan Malaysia Pertama. Rancangan ini hanya menitik beratkan dari segi pertumbuhan dan pembaharuan ekonomi. Rancangan ini telah menunjukkan kelemahan dari segi strategi di mana corak atau sistem semasa penjajahan masih berterusan. Menyedari ketidakseimbangan sosial ekonomi, kerajaan telah melaksanakan pendekatan baru dalam rancangan pembangunan negara yang melibatkan program 20 tahun yang dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baru. Dasar Ekonomi Baru ataupun DEB merupakan satu program sosio-ekonomi yang diperkenalkan dalam Rancangan Malaysia Kedua pada tahun 1970 oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak. DEB telah digubal dalam konteks strategi sarapan dua mata untuk mencapai perpaduan negara dan integrasi nasional. Menerusi DEB, kadar kemiskinan semua kaum di Malaysia telah turun secara mendadak dengan meningkatnya pendapatan dan peluang-peluang pekerjaan. DEB juga telah mempercepatkan proses penyusunan semula ekonomi Malaysia untuk memperbetulkan ketidakseimbangan ekonomi dengan mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara semua kaum dan antara kawasan bandar dan luar bandar, dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Seterusnya ialah dengan melaksanakan Dasar Pembangunan Nasional. Dasar Pembangunan Nasional DPN telah dilaksanakan oleh Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad pada 1991 untuk menggantikan DEB yang berakhir pada 1990. Objektif DPN hampir sama dengan DEP, iaitu membasmi golongan miskin, menyusun semula masyarakat, membantu golongan yang susah, memperkukuhkan kestabilan negara dari segi ekonomi, sosial dan politik, dan menerapkan nilai etika, moral dan kualiti hidup semua rakyat Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.